Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, bersama-sama kita menyandarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah, kasih sayang dan belas kasihnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita nyawa dan juga kesihatan tubuh badan dan segala nikmat yang lain untuk kita mempergunakan nikmat yang Allah Taala kurniakan ini untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang penuh bersedia dan dalam keadaan hati yang penuh sejahtera. Mudah-mudahan kita semua bergembira apabila tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal usaha yang telah kita lakukan di dunia ini, insya-Allah. Dan alhamdulillah, muslimin dan muslimat sekalian, kebanyakan daripada kita hari ini datang dengan wajah gembira, senyum sampai ke telinga contohnya kan. Ada yang senyum tak sampai, dia kurang sikit bawah pada telinga. Faham-faham sendirilah. Kalau dia pergi RHB Bank ke, dia pergi mana-mana bank ke, dia tengok Masya Allah, tabarakallah, rezeki banyak bulan ni kan. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau tengok naik sikit, Alhamdulillah juga. Kalau tak naik-naik pun Alhamdulillah. Jangan tak ada langsung. Begitulah kan. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, pada hari ini saya nak cubalah nak sentuh mungkin pengalaman-pengalaman yang saya jumpa beberapa hari sebelum ni lah, berdasarkan apa yang saya lalui. Cuma poinnya adalah kita bersabar di dalam kehidupan lah, bersabar di dalam kehidupan kita dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba-Nya, dan Allah Taala Maha Kuasa dan Maha Layak untuk menimpakan musibah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, mengikut kajian motivasi lah, wallahu alam, itu kajian mereka. Saya cuma nukilkan semula atas dasar pembacaan dan dengar sahaja. Itulah kajian dibuat mengatakan bahawasanya dalam bab kerisauan ditimpa musibah, dalam bab rasa risau dengan kehidupan ni, perempuan lebih mengatasi risau mereka berbanding lelaki. Ni lelaki kena senyum sikit. Yang perempuan dengar molek. Perempuan dalam bab risau, dalam hidup ni risau lebih banyak adalah pemenang dia adalah perempuan. Lelaki bukan tak risau juga, akan tapi kalau nak senarai kerisauan bagi seorang perempuan, senarai satu-satu, dia nampak seolah-olah lebih risau dan lebih takut daripada seorang lelaki yang paling penakut. Begitulah dia punya istilah dia. Kalau nak senarai takut perempuan tu, senarai walaupun dia seorang berani, pegang rimau tak apa, pegang ular tak apa, tapi dalam bab risau kehidupan ni, senarai satu-satu tuan-tuan, dia akan lebih jadi penakut lebih daripada seorang lelaki yang paling penakut. Wallahu alam, itu kata mereka kata perempuan ni pada kecil sudah timbul rasa risau. Bila dah naik dewasa sikit, sekolah rendah dan umur akhir balik, dia mula risau, adakah lelaki tertarik pada dia? Itu risau utama lah, risau. Kita lelaki hoya-hoya lagi kan, ilmu keluar lagi, tak kisah langkah baju pun macam tu je. Perempuan mula risau, adakah seorang lelaki dah tertarik pada dia? Dah besar sikit, aku ni adakah orang minat pada aku? Bila dah besar sikit, bila dah kahwin, risau, adakah perkahwinan aku ni selamat? Bila dah selesai kahwin, adakah perkahwinan ni selamat? Bila dah mengandung, adakah anak aku lahirkan ni anak sempurna ke tak sempurna? Dia risau. Risau panjang. Bila dah lahir anak sempurna, anak aku ni macam mana besar nanti, hidup ni panjang tak panjang, macam mana aku nak tarbiyah dan sebagainya. Itu kerisauan bagi seorang perempuan. Lelaki pun ada risau tuan-tuan, muslimin dan muslimat, tapi mungkin tidak sebanyak itulah. Alhamdulillahnya kerisauan, segala apa yang kita resahkan di dunia ini sebenarnya ia boleh terubat dengan ubat sebenarnya tuan-tuan. Iaitulah kita tawakal pada Allah. Tawakal pada Allah. Kalau nak fikir musibah menimpa, semua orang ada risiko dan musibah dia. Cuma kita pujuk hati kita bahwasanya yang boleh datangkan musibah adalah Allah.
mungkin kita kena musibah tidak seperti mana Allah musibahkan kepada orang lain. Dan kita juga ada tuah, dan tuah kita itu tidak kena pada orang lain. Masing-masing ada tuah dan musibah dia, akan tapi kita pujuk hati kita supaya kita ini sentiasa bersabar, sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ini menjadi orang yang sentiasa tidak risau dengan keresahan. Sebab itulah doa yang selalu Nabi baca, yang saya juga bacakan tadi, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah Tuhanku, ya Allah, kami berlindung denganmu ya Allah, minal hammi wal hazan, daripada gelisah dan juga dengan kesedihan. Gelisah jangan. Kita cuba bersabar dengan apa yang melanda kita. Kita cuba bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala tawakal yang penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akan sentiasa dalam keadaan lancar dan juga tidak ada keluh kesah. Yang muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, satu lagi yang kita nak sebut adalah bila mana kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita bersabar. Itu je. Musibah tu macam mana Ustaz? Musibah tu benda yang kita tak suka lah. Benda yang kita tidak suka, macam-macam dalam kehidupan kita. Benda yang tak suka banyak. Tak suka kena timpa, tak suka kalah, tak suka macam-macam lah. Tak suka macam-macam lah. Jatuh motor, tak suka penimpala. Itu semua musibah kita lah. Tapi kita hendaklah juga bertawakal dan bersabar kepada Allah SWT. Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik. Begitulah saya nasihatkan sebenarnya daripada pengalaman saya. Satu hari apa tuan-tuan? Hari ni hari Isnin. Hari ni Isnin. Macam ni. Hari ni hari Rabu kan? Hari Ahad lepas. Hari lepas saya berkesempatan bersembang dengan seorang lelaki, entah tiba-tiba Allah Ta'ala nak bagi saya jumpa dengan dia di Masjid Al-Mukarramah. Masjid Mukarramah, seorang lelaki tiba tanya saya, abang, saya tengok abang ni pakai kopiah, saya nak tanya soalan boleh? Tengok kopiah saya dulu. Tengok abang ni pakai kopiah, bagi saya abang. Saya tengok umur lebih kurang saya. Saya nak cerita orang dalam bank saya sekarang ni ada 40,000. Nak bagi kat aku macam tu, itu sedap juga kan. Dalam bank saya 40,000, boleh tak saya nak bertaubat pada Allah? Saya pun pelik, kenapa? 40,000 ni adalah duit saya menang duit judi. Tuan-tuan, umur bayi saya lebih kurang 40,000, tuan nak kaya berjudi. Tapi masuk neraka lah. Gitu je. 40,000 dah saya bertaubat. Macam mana 40,000? Tak guna lagi. Begitu tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala uji saya. Yang saya rasa resah sekarang ni adalah mak saya meninggal semalam. Begitu tuan-tuan. Begitu dia menangis, saya pun saya tak boleh tengok orang menangis. Saya pun nak menangis juga. Tak apalah. Akhirnya saya pun bermula sesi kaunseling yang mungkin lebih kurang setengah jam gitu. Last point yang saya kata, kena bersabar. Allah Ta'ala mungkin bagi entah rezeki 40,000, tapi Allah Ta'ala tarik nikmat pada entah dengan kematian ibu entah sendiri. Akhirnya 40,000 tu adalah saya syorkan dia pergi ke pusat harta tidak halal syar'i di JAIS. Dia punya unit dia rujuk di JAIS. Macam mana dengan duit itu dan sebagainya, mereka akan cuba selesaikan. Saya pun ambil nombor kontak dan sebagainya. Akhirnya last point dia kata, saya sangat terasa bila mana mak saya meninggal. Saya pun kata bersabarlah, dengan apa Allah Ta'ala nak bagi yang lebih baik. Mungkin itu adalah ujian kepada kita. Tuan-tuan, begitulah kita pun. Kita dituntut juga oleh Nabi SAW untuk baca doa bila mana kita ditimpa musibah. Saya pun ajar pada dia. Saya pun tulis, tak tahu dia reti baca tak, tapi nampak gaya macam reti baca. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Betul ke saya boleh doa gitu kan? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran pahala daripada musibah aku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah aku yang lebih baik daripadanya. Itu doa yang Nabi ajar kepada para sahabatnya dan diamalkan oleh Ummu Sulaim, salah seorang daripada isteri Nabi SAW sebelum dikahwin dengan Nabi. Akhirnya bila matinya Abu Salam, Ummu Salamah, akhirnya diamalkan. Akhirnya selepas mana Ummu Salamah kematian Abu Salamah, suaminya, maka dia mengamalkan doa ini, Allah Ta'ala ganti yang lebih baik. Itulah Rasulullah menjadi suami kepada Ummu Salamah. Jadi kita pun begitu tuan-tuan. Allah Ta'ala
bagi kita musibah tapi minta Allah Ta'ala pahala daripada musibah tu. Minta, ya Allah, kamu dah uji aku bersabar, maka kamu bagilah aku satu ganjaran yang sangat yang lebih baik daripada itu. Seringat satu kisah saya baca dalam risalah Imam Suyuti, cerita tentang Imran bin Husain. Imran bin Husain, dia ni ada terkena seorang sahabat Nabi yang dia ni terkena dengan sakit buasir. Tuan-tuan, dia ini terkenal salah seorang sahabat yang pernah berbicara dan melihat malaikat. Begitu tuan-tuan. Malaikat setiap hari akan datang menjumpa Imran bin Husain. Assalamualaikum, bercakap-cakap dengan Imran bin Husain, salah seorang sahabat Nabi SAW. Boleh tengok malaikat tuan. Orang ni tak nampak dia seorang nampak. Begitu tuan. Tapi dia kena sakit buasir, akhirnya dia buat perubatan yang disebutkan sebagai al-kai. Perubatan yang menggunakan unsur api lah, yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Dipanaskan besi, gunanya pada api, gunanya Allah Ta'ala buat macam mana. Dia panggil al-kai. Akhirnya malaikat tak datang dah untuk bagi salam pada dia, musafahah tangan dengan dia, dan juga berbicara dengan Imran bin Husain. Akhirnya dia menyesal, kenapa lah aku tak sabar dengan sakit aku ni. Kalau aku bersabar, pasti malaikat datang lagi tiap hari untuk bagi salam, berbicara, tanya masalah dan sebagainya. Akhirnya dia berhenti daripada perubatan itu. Maka selepas dia berhenti, malaikat mula datang semula untuk tanya khabar, bersalam, musafah, dalam riwayat yang lain bersalam lah dengan Imran bin Husain. Itu adalah sahabat Nabi SAW yang dia bersabar dari dalam musibah sakit buasir dia. Macam-macam tuan kan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala uji seseorang, Allah Taala ganti dengan yang lebih baik. Dalam buku Akhlak Mulia, Rasul Mulia pun ada cerita tentang salah seorang orang soleh yang hidup dalam satu kampung di Kufah, tak salahnya, yang mereka ini membela 3 ekor binatang. Ingat tak? Cuba tuan-tuan tengok dalam buku Sa'umah. Pertama dia bela anjing, dia bela ayam, dan juga dia bela keledai sebagai binatang tunggangan. Dia bela lama tuan-tuan, semua masing-masing. Ayam ni untuk mengejut mereka bangun subuh, kejut pagi. Kemudian anjing untuk jaga ternakan. Yang ketiga keledai ataupun kuda, tak salah keledai lah kot, untuk mengangkat barangan mereka dan sebagainya lah. Akhirnya pada satu hari ayam mereka mungkin tiba sakit dan sebagainya, mati. Ataupun dimakan serigala, mati habis. Semua keluarga, ahli keluarganya keluh kesah, kenapalah ayam kita mati. Tak apa, Allah Ta'ala itu maha mengetahui dan akan ganti lebih baik. Pasti ada hikmah di sebalik ini. Tu hari pertama ayam mati tuan. Ayam semua bukan seekor, mungkin banyak. Akhirnya hari kedua pula ataupun hari yang lain, tiba-tiba anjing yang untuk menjaga kawasan mereka, bercucuk tanam ke ataupun rumah mereka juga mati. Akhirnya keluarganya berkeluh kesah, kenapalah macam ni, dah lah bawa ayam mati, anjing pula mati, macam mana lah kita. Tak apa, bersabar, pasti ada hikmah dia. Yang terakhir sekali, binatang yang ketiga yang mereka pelihara juga mati. Last sekali semua ahli keluarganya berkeluh kesah, kenapalah kita diuji selepas satu lepas satu, begitulah. Akhirnya si ayah, si suami yang soleh ini pasti yakin, pasti ada hikmah sebalik. Akhirnya malam itu mereka tidur. Bila mereka bangun pagi esoknya, apa mereka lihat? Seluruh kampung kena tawan. Seluruh kampung kena tawan. Masya Allah. Rupa-rupanya dicek semula, rupanya perompak ataupun yang kidnap mereka itu akan kidnap rumah-rumah yang bunyi binatang pada rumah mereka. Rumah-rumah yang ada bunyi binatang mereka akan datang sebab ada orang. So dia akan datang kidnap, colek lah, perdagangan manusia tu, Allah Alam lah kan. Hanya itu berlaku kepada keluarga tersebut. Mereka tidak dikidnap, tidak dicolek kerana tak ada binatang rumah mereka. Semua dah mati belaka kan, dalam kisah yang sebelum ni. Barulah keluarganya nampak hikmah. Masya Allah, satu kampung kena colek, rumah kita saja tak kena colek. Begitu. Rumah kita saja yang tidak kena musibah, kena colek, kena wallah alam apa yang dilakukan oleh orang yang menawan mereka. Masya Allah, hikmah itu sungguh luas. Cuma mata manusia kadang-kadang sangat samar untuk memerhatikan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala sedemikian. Jadi muslimin dan muslimat, jadi segenap ruang kehidupan kita pun resah, gelisah, cuba padamkan dengan tawakal, sabar. Ada hikmah di sebalik. Tawakal, sabar, ada hikmah di sebaliknya. Begitulah tuan-tuan, untuk mengubat kedukaan hati lah. Semasa kalau ada rasa gelisah hari ni ataupun di akhir tahun ni tak capai lagi target nak kahwin 12 saya bilang 12. Contohnya kan, tak dapat target, tak apa, kahwinlah 13 2013.
Tak ada 13 tak kahwin lah kita sampai ketua kan, contoh. Tak apa, tak payah kisah pasal tarikh. Pilihlah tarikh mana-mana. Ala kuliahnya kita cuba naikkan motivasi diri hidup kita. Allah Ta'ala dia akan bagi apa yang terbaik untuk kita, untuk kita kawal dan sebagainya lah, insya-Allah. Boleh ya? Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita hari ini. Dan ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah di akhir tahun. Kita akan bakal berjumpa dengan 2013 yang bakal kunjung tiba tak lama lagi. Maka masing-masing hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk memperbaikilah setiap apa yang kita lakukan. Bertambah tahun, bertambahlah umur, bertambahlah kematangan. Jangan bertambah kebinatangan. Wallahu a'lam. Segala yang baik itu daripada Allah. Segala yang kurang itu semua datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahu akbar. Innal habibal mustafa zu rafatin wa zu wafa wa zikru fihi shifa iza tamada bil ilal wa zikru fihi shifa iza tamada bil ilal. Innal habibal mustafa zu rafatin wa dhu wafa wa zikru fihi shifa iza tamada bil ilal. Nilna bihi tulal mada nasran ala kullil ida. Nilna bihi tulal mada nasran ala kullil ida. Yasuruna an yuftada birruhi minna wal muqal. Yasuruna an yuftada birruhi minna wal muqal. Innal habibal mustafa zu rafatin wa dhu wafa wa zikru fihi shifa idza tamada bil ilal wa zikru fihi shifa idza tamada bil ilal. Allahumma salli wa sallim wa barik